Pengurusan Universiti Kolej Yayasan Sabah dirombak. Kopi Versian, Izoi Ritasha Jonis Mijol, Miampai Dio Zurat BTTV Sodok Diti. Kerajaan Sabah akan merombak pengurusan Universiti Kolej Yayasan Sabah UCSF bagi memastikan institusi pendidikan itu dapat ditadbir urus dengan lebih baik. Langkah ini diambil susulan tindakan pengurusan UCSF yang difahamkan akan memotong 50% gaji pekerja berikutan keadaan ekonomi yang mencabar akibat wabak COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal berkata, beliau telah meminta permasalahan di UCSF itu diselesaikan secepatnya. Ketua Menteri berkata demikian selepas majlis penyampaian bantuan peralatan perubatan COVID-19 daripada syarikat-syarikat swasta di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu petang tadi. Sumbangan berupa kit ujian sampel, cecair nyah kuman dan peralatan lain disumbangkan syarikat KTS Group, EasyTap Sendirian Berhad, One Group dan Iziani Enterprise. Sebelum ini, satu memo tular mengenai pengurusan UCSF yang memaklumkan kaki tangannya mengenai pengurangan kos berikutan wabak COVID-19. Dalam memo tersebut dimaklumkan pekerja perlu bersetuju untuk menerima pengurangan 50% gaji selama tempoh 4 bulan. UCSF adalah institusi pendidikan yang dimiliki oleh Yayasan Sabah, iaitu sebuah syarikat berkaitan kerajaan. Saya telah minta supaya perkara ini dipercepatkan, ya. Kena bagi gaji, jangan putung gaji, jangan tamatkan perkhidmatan, ya. Nah, ini yang saya nakkan diselesaikan. Saya telah minta SS untuk susuli perkara ini dalam mesyuarat yang telah kita minta, dan di samping itu saya nak rombak pentadbiran pengurusan USF untuk membolehkan supaya diurus tadbir dengan baik. Kerajaan Sabah membenarkan semua perjalanan masuk pekerja warga asing dari China yang mempunyai permit kerja sahaja ke negeri ini sama ada melalui udara dan laut. Bagaimanapun pekerja asing dari China dikehendaki untuk melakukan ujian calitan COVID-19 di tempat masing-masing dalam tempoh 3 hari sebelum masuk ke Sabah dan disahkan bebas daripada COVID-19. Ketua Menteri dalam satu kenyataan hari ini berkata kebenaran itu berkuat kuasa serta-merta dan tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, peraturan-peraturan Jabatan Immigration Malaysia dan pihak berwajib yang sedang berkuat kuasa. Dan ini pekerja-pekerja yang dah pun sepatutnya mereka balik untuk bekerja tapi terkandas di China, dan mereka ini untuk tidak membantutkan sektor binaan yang ada. Kena ada beberapa binaan sektor bangunan yang belum siap menunggu. Di antara mereka ini pakar-pakar yang diperlukan oleh sektor itu. Walau bagaimanapun mereka dikehendaki untuk melakukan ujian, ya, swab test ke-19 di tempat masing-masing dalam tempoh 3 hari sebelum mereka masuk ke Sabah dan disahkan bebas daripada COVID ke-19. Kebenaran ini juga tertakluk dengan SOP yang kita tekankan dan peraturan Jabatan Immigration Malaysia dan pihak berwajib yang berkuat kuasa. Kerajaan Sabah juga memutuskan untuk membenarkan pemegang pas-pas yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia dan keluarga mereka yang berada di Semenanjung, Sarawak, Labuan untuk masuk ke Sabah bagi tujuan percutian tanpa perlu menjalani ujian calitan COVID-19 dan kuarantin. Bagaimanapun mereka perlu mengisi borang pengisytiharan kesihatan dan mematuhi SOP Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. It is for those people who want to spend holiday. Dia nak datang kemari, domestik yang ada untuk nak datang dari Semenanjung, dari Sarawak dan Labuan, dan tanpa perlu ada ujian COVID ke-19 ataupun swab test yang ada, dan tidak perlu untuk dikuarantin. Walau bagaimanapun mereka perlu mengisi beberapa pengisytiharan bahawa mereka adalah mematuhi SOP yang telah kita sediakan kepada mereka.
Seiring dengan pembukaan semula prasekolah hari ini, taska yang berdaftar di bawah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am juga dibenarkan beroperasi. Namun ia tertakluk kepada pematuhan SOP Kementerian Kesihatan, pihak berkuasa tempatan dan pihak berwajib. Ketua Menteri berkata kerajaan negeri ingin menegaskan bahawa keselamatan dan kebajikan rakyat Sabah sentiasa menjadi keutamaan. Tentang beberapa kelonggaran untuk menggalakkan supaya mereka boleh datang ke negeri Sabah dalam keadaan yang kita yakin bahawa nak pulihkan ekonomi, di samping itu untuk memastikan supaya wabak ke-19 ini boleh ditangani dengan baik. Ketua Menteri telah mengarahkan pihak berkuasa dan pihak berwajib seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Pengairan dan Saliran untuk menyediakan bot di kawasan berisiko banjir bagi memudahkan kerja menyelamat mangsa dilakukan. Dan saya telah minta kepada pihak-pihak jabatan yang berwajib, contohnya Bomba dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran Kerajaan Negeri juga, untuk pastikan di mana kawasan-kawasan yang kerap dilanda oleh banjir yang agak berat, maka kita sediakan bot 24 jam untuk membolehkan supaya kita dapat bawa mereka, jangan terapung, jangan dalam keadaan rumah yang terkandas di situ. Kena penting bagi kita untuk menyelamatkan nyawa mereka. InsyaAllah perkara ini boleh kita selesaikan dan atasi dengan secara baik. Sehingga 4 petang tadi, 36 mangsa banjir masih ditempatkan di satu pusat pemindahan sementara di Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud. 11 daerah terjejas akibat banjir di Sabah Sabtu lalu ialah di Kota Belud, Beaufort, Papar, Penampang, Tenem, Kota Merudu, Keningau, Pitas, Membakut, Putatan dan Tuaran. Di Beaufort, masalah peparitan menjadi antara faktor banjir kilat Sabtu lalu. Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, sistem saliran yang tidak efisien menyebabkan air tersekat sehingga melambatkan proses penurunan air banjir di beberapa kawasan daerah ini. Datuk Dr. Yusof membuat tinjauan di beberapa kampung yang terjejas susulan banjir kilat yang melanda Beaufort. Katanya terdapat keperluan jangka panjang untuk menyelesaikan masalah banjir lambat pulih di kawasan rendah. Tambahnya sekurang-kurangnya 3 saliran longkang harus dibina untuk mengelakkan masalah itu berulang. Di Menggatal, sebanyak 112 buah rumah yang terlibat dalam projek pembesaran sungai akan dipindahkan bagi mengatasi masalah banjir di Kampung Rampayan. Pembantu Menteri Pembangunan dan Perindustrian Azhar Matusin berkata, langkah itu akan menyelesaikan masalah banjir yang melanda penduduk Kampung Rampayan sejak sekian lama. Katanya kerja-kerja awal pembesaran sungai Rampayan sedang giat dijalankan. Tapak pemindahan bagi penduduk kampung yang terlibat juga sedang dikenal pasti. Azhar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Karambunai berkata, pembesaran sungai berkenaan adalah di bawah kuasa Jabatan Pengairan dan Saliran. Keperluan pembesaran sungai di Kampung Rampayan Menggatal sangat mendesak kerana ia menyebabkan banjir kilat setiap kali hujan. Ketua Menteri yang juga ahli Parlimen Sempurna berkata, beliau akan bercakap mengenai mana-mana isu bersesuaian dengan kepentingan negara dan rakyat dalam persidangan Dewan Rakyat yang dijadualkan bermula 13 Julai ini. Kalau saya cerita sekarang, nanti dia tak tahu apa yang saya cakap nanti kan. Boleh. Well, I think everybody know, kita bersidang di situ, kita hadirnya. Ya? Kalau ada ruang untuk kita berucap, we see, then we'll spell out what we can talk. Tapi kita gunakan landasan itu sebagai satu landasan dia parlimen ni cakap, tempat bercakap. Balai berperansi, parlimen. Ya? So ini tempat bercakap, jadi kita cakap mana yang bersesuaian untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat. Pasar umum Sandakan ditutup sementara selama 7 hari bagi membolehkan kerja sanitasi dan nyahkuman dilakukan susulan kes positif COVID-19 yang dikesan di pasar itu. Pegawai Kesihatan Sandakan, Sundusin Ngaro berkata, penutupan itu melibatkan kesemua 3 aras bangunan pasar itu. Langkah penutupan keseluruhan pasar itu dibuat bagi mengelak orang awam mengunjungi pasar ketika kerja-kerja sanitasi dilakukan. Bagaimanapun, sekiranya kerja-kerja sanitasi selesai dalam tempoh 3 hari, pasar itu akan dibenarkan beroperasi semula.
2 hari lalu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kes positif COVID-19 di Pasar Sandakan itu adalah satu daripada 2 kes penularan dalam negara yang dilaporkan. Kes tersebut membabitkan seorang lelaki tempatan yang dikesan semasa saringan di tempat kerja iaitu di Pasar Umum Sandakan. Kes berkenaan adalah yang pertama direkodkan di daerah itu setelah 2 bulan berstatus zon hijau. Sundusin berharap Sandakan dikategorikan semula sebagai zon hijau menerusi kerjasama semua pihak. Sabah mencatatkan kehadiran 80% daripada 1,291 murid prasekolah kerajaan dan swasta yang memulakan sesi pembelajaran hari ini di seluruh negeri. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Dr. Mistrin Radin berkata, sesi pembelajaran juga berjalan lancar dengan semua guru serta petugas berkaitan prasekolah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sejak minggu lepas lagi kami sudah ke sekolah-sekolah ni untuk melihat persediaan pembukaan prasekolah dan semua berjalan lancar lah, kecuali sekolah yang dilanda banjir itu masih tutup lagi lah hari ini, tak beroperasi lagi. Di Papar ini ada 9 buah sekolah lagi yang belum beroperasi lah hari ini sebab masih dalam proses pembersihan. Dr. Mistrin ditemui media selepas membuat tinjauan di prasekolah Sekolah Kebangsaan Buang Sayang, Papar pagi tadi. Turut hadir Guru Besar SK Buang Sayang, Basni Maidin. Taklimat ada sudah respon, ada di grup-grup WhatsApp ramai yang tidak akan menghantar anak. Tapi setelah kami buat sisi taklimat, penolong kanan satu saya membentangkan SOP yang apa kami buat di peringkat sekolah. Jadi ada pertambahan. Yang tidak setuju tadi, dia sudah mula berkeyakinan untuk menghantar anak ke sekolah. Dan yang tidak menghantar anak ke sekolah itu pun yang kalau yang umur yang di bawah. Kami ada 2, 5 tahun dan 6 tahun. Yang 5 tahun tu yang dia kurang confident lah, anak dia tu masih kecil. Mungkin dia boleh. Tapi kami buka ruang untuk selepas ini kalau dia mau menghantar kami tidak masalah, memang diterima di sekolah. Prasekolah yang memulakan sesi pembelajaran hari ini adalah prasekolah jenis sekolah kerajaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan prasekolah swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dr. Mistrin berkata sebanyak 886 prasekolah kerajaan yang dibuka semula membabitkan seramai 29,989 murid dan 1,326 guru. Bagi prasekolah swasta pula, membabitkan 405 prasekolah dengan 24,081 murid dan 1,930 guru. 18 prasekolah di Papar, Kota Belud, Beaufort dan Tenom belum beroperasi akibat banjir. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah membina 3 buah bengkel keusahawanan desa di Kuala Penyu bagi melahirkan lebih ramai usahawan kecil luar bandar. Bengkel berkenaan ialah menjahit pakaian tradisi, pemprosesan makanan berasaskan sagu dan anyaman kraft tangan rumbia. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata pembangunan keusahawanan dan industri desa adalah antara tanggungjawab kementeriannya. Beliau yakin program berkenaan boleh melahirkan lebih ramai usahawan kecil desa yang bukan hanya boleh menjana pendapatan tetapi turut berperanan mempromosikan Kuala Penyu melalui produk dengan mengekalkan warisan identiti daerah ini. Datuk Iwan berucap merasmikan penutupan kursus jahitan pakaian tradisi, kursus pemprosesan makanan berasaskan sagu dan kursus anyaman kraft tangan rumbia di Dewan Kampung Batu Empat Kuala Penyu semalam. Sehingga kini seramai 61 usahawan bimbingan KPLB Sabah dari pelbagai daerah di negeri ini berjaya membina jenama sendiri. Ketua dan Misomo Toko Vago.